Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan lelaki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Dan ada orang yang kedekut, kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, yakni kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sadaqallahul azim. Surah Al-Lail ayat 1 sehingga 11. Allah Ta'ala bersumpah dalam ayat ni, wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Malam hari telah menutup cahaya siang hari. Kita lihat malam datang gelap gulita, menutup cahaya yang kita mengharunginya di siang hari. Demi siang, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang, yakni dengan cahaya dan penerangan. Allah SWT bersumpah dengan siang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi penciptaan lelaki dan wanita. Dalam surah Naba Allah SWT sebut wa khalaqnakum azwaja, kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dalam Az-Zariyat Allah SWT kata wa min kulli syai'in khalaqana zawjayn, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi kalau tengok dalam tafsir Ibn Kathir menyebutkan bahawa kalau Allah SWT bersumpah dengan dua perkara yang berbeza, kan? Siang malam, lelaki wanita, maka Allah SWT nak cerita kepada kita berkaitan dengan ayat yang akan datang selepas itu juga merupakan suatu yang bertentangan. Dua perkara, dua objek yang bertentangan antara satu sama lain. Dalam ayat yang keempat Allah Ta'ala kata inna sa'yakum lasyatta, sungguh usahamu memang beraneka macam. Yakni amalan manusia ni macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Mana dua benda yang bertentangan. Ada yang dosa, ada yang pahala. Dua benda yang bertentangan. Wa inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberikan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bertakwa, dia mengeluarkan hartanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, membelanjakan hartanya ke jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengeluarkan zakat, memberi sedekah, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusannya dan membenarkan yang terbaik, wa saddaqa bil husna, yakni membenarkan dengan adanya balasan untuk yang demikian itu. Buat baik, Allah SWT akan balas dengan pahala yang berlipat kali ganda.
buat baik dengan harta, Allah SWT akan memberikan dengan ganjaran-ganjaran syurga daripada Allah SWT. Demikian dikatakan Qatadah. Dan Khasif mengatakan pahala sedekah Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Abu Saleh dan Zaid bin Aslam mengatakan wasaddaqa bil husna, yakni dengan gantinya Allah SWT akan ganti ke apa yang kita hilang di dunia ini dengan perkara yang lebih baik lagi di akhirat. Sementara Abdul Rahman As-Sulami dan Ad-Dahhak berkata wasaddaqa bil husna, yakni dengan la ilaha illallah, membenarkan. Wasaddaqa bil husna, Ikrimah berkata dengan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada. Riwayat lain dari Zaid bin Aslam, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan yang terbaik, yakni salat, zakat dan puasa. Adapun Murrah mengatakan zakat fitrah. Ini antara pendapat beberapa ulama berkaitan dengan wasaddaqa bil husna. Ada yang mengatakan itu adalah kalimah la ilaha illallah, membenarkan dengan perkara yang baik. Wasaddaqa bil husna, kalimah la ilaha illallah, membenarkan perkataan yang baik ini dengan melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan salat, zakat, puasa dan sebagainya. Ini antara pendapat alim ulama. Ala kulli hal, kita orang yang beriman sentiasa membenarkan iman kita, membuktikan apa yang ada dalam hati kita, kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan membenarkan kalimah itu dengan amalan-amalan. Tunjukkan dengan amalan-amalan kita, puasa kita, kan, mana benar, kita yakin benar-benar yakin dengan akhirat. Orang puasa 6 contohnya, Nabi SAW kata siapa yang puasa bulan Ramadan, lepas tu sambung 6 hari bulan Syawal, seperti pahala dia mendapat macam puasa sepanjang tahun. Jadi kita yakin benda tu. Bila yakin kita buat dapat pahala. Wasaddaqa bil husna. Kemudian Allah SWT tambah lagi, fasan yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahnya baginya jalan menuju kemudahan, jalan menuju kebahagiaan. Ibn Abbas kata yakni kepada kebaikan. Zaid bin Aslam mengatakan yakni jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT akan mudahkan jalan kita menuju ke syurga bila kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keyakinan kita itu dengan amal-amal soleh. Allah SWT akan memudahkan jalan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama salah mengatakan di antara balasan suatu kebaikan adalah dengan kebaikan setelahnya, dan balasan untuk suatu keburukan juga adalah keburukan setelahnya. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, fa amma man bakhila wastaghna, siapa yang bakhil, yakni dengan yang dimilikinya, wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Ibn Abbas berkata yakni kedekut dengan hartanya, kikir dengan hartanya, dan merasa dirinya cukup dari pertolongan Rabbnya, tidak perlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, ada lagi mendustakan pahala yang terbaik, yakni dengan balasan negeri akhirat. Fasanu yassiruhu lil usra, Allah SWT akan mudahkan jalannya menuju kesukaran, kesengsaraan, menuju ke neraka Allah Ta'ala, wa na'udzubillahi min zalik. Jadi dua perkara yang bertentangan. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah SWT akan berikan dia ganjaran syurga. Mudah-mudahan Allah SWT golongkan kita di kalangan orang yang masuk syurga Allah Ta'ala. Mereka yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala akan fasanu yassiruhu lil usra, akan dimudahkan jalannya menuju ke kesukaran, kesengsaraan, yakni menuju jalan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Dan begitu pula kami palingkan hati, palingkan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, yakni Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Suratul An'am ayat 110. Ayat yang semakna dengan ini sangat banyak, menunjukkan bahawa Allah SWT akan membalas siapa saja yang membuat kebaikan menuju ke jalan syurga Allah Ta'ala. Dan siapa yang berjalan menuju keburukan akan dibalas dengan tidak dipedulikannya. Semua itu sesuai dengan qada yang telah ditentukan. Abu Khari meriwayatkan dari Abu Talib, dari Ali bin Abu Talib. Dia berkata, Nabi SAW pernah dalam pengurusan jenazah. Nabi SAW berkata, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di syurga dan di neraka. Sahabat-sahabat tanya, kalau macam tu kita berserah dirilah saja wahai Rasulullah. Dah tahu dah orang tu masuk syurga ke masuk neraka, tak payah nak buat apa-apa. Jadi Nabi SAW pun menjawab, berbuatlah kerana semuanya telah dimudahkan sesuai dengan ciptaannya. Siapa yang beri hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan ada pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju syurga, menuju kemudahan. Sampailah sanuyassiruhu lil usra, ayat yang kita bacakan tadi. Jadi Allah, Nabi SAW dalam menghuraikan ayat ni, Nabi SAW ketika dalam satu pengurusan jenazah, Nabi SAW sebut Allah dah tetapkanlah seseorang tu masuk syurga ke masuk neraka. Sahabat-sahabat tanya, kalau macam tu kita berserah dirilah saja, kan? Nabi SAW menjawab menggunakan ayat yang kita bacakan tadi, siapa-siapa yang Allah SWT tetapkan, takdirkan dia tu dalam syurga, Allah SWT akan mudahkan dia untuk berbuat amalan-amalan ahli syurga. Ahli syurga dia sedekah, ahli syurga dia beriman, ahli syurga dia buat baik kepada orang, ahli syurga dia melakukan ibadah solat 5 waktu, jaga sembahyang, ahli syurga dia puasa di bulan Ramadan. Fasanuyassiruhu lil yusra, Allah SWT akan mempermudahkan dia ke jalan kebaikan, jalan baik. Jadi dalam hadis riwayat Ali bin Abi Talib yang lain pun yang dinukilkan dalam Sahih Al-Bukhari pun cerita yang sama juga. Ibn Jarir meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa ia berkata, wahai Rasulullah, apakah kita beramal untuk sesuatu yang telah ditetapkan atau untuk sesuatu yang baru akan dimulai? Beliau menjawab, untuk perkara yang telah ditetapkan. Maka Surakah berkata, kalau begitu buat apa kita beramal? Rasulullah SAW bersabda, setiap pelaku perbuatan akan dimudahkan menuju amalannya, dimudahkan menuju ke syurga Allah SWT. Orang yang dah ditakdirkan masuk syurga, dia akan buat amalan-amalan ahli syurga, hidup dalam dunia ni aman, damai, dengan beriman kepada Allah SWT dan ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bahawa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, Abu Bakar biasa membebaskan hamba yang masuk Islam di Mekah. Ia membebaskan orang-orang lemah dan wanita-wanita jika mereka telah memeluk Islam. Lalu ayahnya berkata kepadanya, wahai anakku, aku lihat engkau ni suka bebaskan orang yang lemah. Seandainya engkau mahu membebaskan para lelaki yang kuat, sehingga mereka akan berdiri bersamamu, melindungi dan membela-mu. Abu Bakar menjawab, wahai ayahku, sesungguhnya aku menginginkan. Aku kira ia mengatakan apa yang ada di sisi Allah. Perawi melanjutkan, lalu beberapa ahli baitku telah memberitahu kepadaku bahawa ayat ini turun mengenai dirinya. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Dan
Ayat yang ke-11, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Mujahid mengatakan yakni apabila mati. Apabila seseorang itu meninggal dunia, hartanya itu tidak mempunyai apa manfaat kepadanya. Sedangkan Abu Saleh dan Zaid bin Aslam berpendapat apabila dijerumuskan dalam neraka, kalau seseorang itu masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, hartanya yang banyak itu tidak akan memberi manfaat kepadanya. Dia nak tebus pun tak boleh, kan? Nak beli, nak bayar tebusan dirinya supaya dibebaskan daripada neraka masuk dalam syurga Allah Ta'ala pun tidak boleh. Wa ma yuni anhu maluhu idza taradda. Sadaqallahul azim.